أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم أحييكم بتحية الإسلام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبعه ونصره وولاه رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد InsyaAllah okey suara boleh tolong respon sedikit tadi agak jauh jaraknya. Alhamdulillah pada malam ini insyaAllah kita menyambung pengajian kitab praktikal solat sempurna sebagaimana rutin bulanan kita, dan insya-Allah malam ni sebelum kita masuk pada bercerita tentang rukun solat yang ke-10, kita ambil sedikit petikan daripada perbincangan bulan sudah kerana masalah audio yang kurang memuaskan. Jadi suka saya untuk mengulang sedikit imbasan daripada pengajian bulan sudah, iaitu berkaitan dengan bacaan tahiyat yang tepat, ya, terutamanya dalam sebutan tasyahud dan sebagainya. Jadi okey, saya mulakan dengan, kalau kita tengok, kita imbas mula dalam kitab ini pada muka surat 111, maka di sana ada bicara tentang tasydid dalam tahiyat. Sebagaimana kita maklumi dan telah sering kali saya ulang betapa rukun solat ni ada yang rukun qauli yang kena sebut dengan tepat, iaitu 5 perkara. Takbiratul ihram 1, ya, al-Fatihah yang keduanya, yang ketiganya ini bacaan tahiyat ini. Jadi tidak boleh tidak, kena baca dengan tepat. Yang keempatnya selawat atas Nabi yang akan kita bicarakan nanti selepas ini, dan yang terakhirnya memberi salam yang pertama. Jadi sebagai ulangan agar semua dapat mendengar dengan tepat bacaan tahiyat ini, untuk kita suruh bacaan kita, saya ulang sepintas lalu. Ya, ayat pertama berbunyi at-tahiyyatul mubarakatus salawatut tayyibatu lillah. Saya ulang, ya. Ada syaddah, double T kat situ. At-tahiyyat. Hiyya juga ada syaddah, double Y. At-tahiyyatul mubarakatus tussa. Yang itu ada huruf sad yang bersabdu. Salawatut tayyibatu lillah. Tut tayyib, ta dengan huruf ta, ya, bersyaddah gitu, ada tut, dan kemudian bukan tayyibat saja, dia kena sebut tayyibat. Ya, at-tayyibat itu ada 2 ya. Ya, ada syaddah pada ya tu, jadi ada 2 lah. Jadi dibaca dengan tayyibatu lillah. Kemudian assalamu alayka. Ini ayat kedua. Salam sejahtera ke atas engkau ayyuhan nabi. Jadi jangan baca assalam je. Ya, kena baca dengan assalamu alayka ayyuhan nabiyyu. Ya, ayyuhan nabiyyu double Y. Ya, jadi baca dengan ayyu, bukan ayu je. Okey. Ayyuhan nabiyyu, an-nabiyyu juga dengan nun, ya. Ayuhan Nabi, gitulah. Tapi tidak perlu didengungkan, ya, sebab ini bukan ayat Al-Quran. Ia bacaan bahasa Arab yang memang disebut begitu. Ayuhan Nabiyyu, begitu An-Nabi juga, bukan Nabiyu. Nabiyyu. N-A-B-I-Y-U. An-Nabiyyu. Begitu sekali sebutannya. Ya, perlu diperhalusi dan diperkemaskan, dibaca dengan tepat. Ya, jadi bacaannya assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Tuh juga ada ha di hujung, ya. Kita assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, bukan barakatuh, katuh. Katuhu asalnya. Kalau kita wakaf, berhentikan, maka zahirkan ha yang kita wakafkan dengan sebutan TUH. Wa barakatuh, bukan wa barakatuh. Okey, seterusnya ayat ketiga, assalamu alayna ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Di mana? Assa juga. Assalamu alayna wa ala ibadillahis salihin. Double sad.
Hissalihin. Kat situ saja rasanya. Kemudian seterusnya yang kelima. Ayat kelimanya berbunyi asyhadu an la ilaha illallah. Ayat keempat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ini lafaz biasa kita sebut syahadah. Ya, tidak ada masalah rasanya. Ya, cuma saya nak tegur anna itu pendek jangan baca anna Muhammadar Rasulullah. Anna Muhammadan Rasulullah. Ya, bacaan dengan sambung anna Muhammadar Rasulullah. Itulah dia bacaan tahiyat yang tepat. Ya, saya sebutkan di sini dalam kitab ini ditulis ada 111. Muka surat 111 ada 21 tempat yang perlu ditekan dengan huruf bersyaddah itu. At-tahiyyah pada ta, hiyya pada ya, as-salawat ya pada sad, at-tayyibat pada ta, tayyi ya pada ya. Kemudian lillah ya pada lamul jalalah. Dia bukan lillah je, lillah. Yang ketujuhnya sin as-sa. Yang ke-8-nya ya ayyuhan ayyu. Yang ke-9 nun an-nabiyyu ayyuhan nabiyyu. Yang ke-11 lamul jalalah wa rahmatullah. Yang ke-12 sin assalamu alayka, assalamu alayna. Yang ke-13 ibadillah, bukan ibadillah saja. Ibadillah. Kemudian pada lafaz as-salihin, his-salihin, sad juga pastikan kita sebut dengan menekannya. Huruf syaddah ni artinya kita kena sebut dengan tekan dan hold kemudian baru lepas. His-salihin bukan hi-salihin. Asyhadu an la, kat situ ada an la jadi dimasukkan. Jadi alla idgham. Illallah, bukan ilallah saja. Asyhadu an la ilaha illallah itu yang ke-16. Yang ke-17 illallah, lallah itu. Yang ke-18 nun wa asyhadu anna, anna. Bukan ana, anna Muhammadan. Anna itu ada nun, huruf yang bersabdu. Yang ke-18, yang ke-19 pada mim Muhammad, kita sebut, kita eja nama anak kita pun semua dah betul lah Muhammad. Tapi kalau dalam sebutan biasa kita panggil Muhammad je, Muhammad. Itu tak apalah. Itu bukan bacaan solat. Itu adalah sebutan nama yang kita panggil orang. Tapi kalau dalam realiti solat maka kena sebut wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Pada ra Muhammadar Rasulullah, Muhammadar Rasulullah. Kemudian pada Allah yang terakhirnya lullah. Selesai. Itulah dia sepintas lalu rukun yang telah kita bicarakan pada bulan lalu. Tapi oleh kerana ada masalah audio pada pertemuan yang lalu, saya ulang semula supaya kejelasan tu dapat kita perbaiki. Okay, hari ini kita masuk pada membicarakan praktikal solat yang seterusnya, yang ke-50, yang merupakan rukun ke-10 daripada 13 rukun solat, iaitu membaca salawat ke atas Nabi dalam tahiyat akhir. Jadi kita orang Melayu menamakan tahiyat akhir tu sampai habis. Tapi sebenarnya dalam bacaan tahiyat akhir ketika solat itu ada dua part. Satu tahiyat bermula daripada at-tahiyat sampai wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Adapun Allahumma salli ala Muhammad sampai fil alamin innaka Hamidum Majid, itu namanya salawat. Dan cara khususnya namanya adalah salawat Ibrahimiyah. Salawat yang dinisbahkan kepada Nabi Ibrahim alaihi salam. Okey. Dalam solat berselawat atas Nabi ketika sempurna bacaan tahiyat akhir, disambung bacaan selawat ni, hukumnya adalah rukun solat. Siapa tak baca ketika tahiyat akhir, maka tidaklah sah solatnya. Dan dia rukun qauli juga. Oleh kerana rukun ni rukun bacaan sebutan. Kita tengok muka surat 112, kita telaah kitabnya dulu. Perkara ke-50, kesempurnaan praktikal solat kita, kemudian membaca salawat dalam tahiyat akhir. Ini semua disebut dalam kitab-kitab fiqah dalam mazhab kita, Dalilnya hadis Ibnu Mas'ud, beliau berkata atana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
في مجلس سعد بن عبادة فقال له بشير بن سعد أمرنا الله تعالى أن نصلي عليك يا رسول الله فكيف نصلي عليك قال فسكت رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى تمنينا أنه لم يسأله ثم قال صلى الله عليه وسلم رسول الله صلى الله عليه وسلم قولوا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم كما صليت على آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد والسلام كما قد علمتم. Ya, ini lafaz hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Okey, terjemahan hadis ini hadis ini merupakan hadis yang diriwayatkan dalam riwayat Muslim, antara hadis yang sahih, ya, yang kuat periwayatannya, sebab tu diambil sebagai hujah. Namun lafaznya ada sedikit perbezaan dengan apa yang kita baca hari ini kan. Sebab kita bercerita betapa dalam mazhab Syafi'i dia mengutamakan lafaz-lafaz yang terbaik, yang indah. Ya, bukanlah bermakna menafikan yang paling sahih, tapi kerana ini adalah persembahan ibadah, ya, ungkapan seorang hamba kepada Tuhan, maka itu yang menjadi pilihan. Okey, Rasulullah telah datang menemui kami dan ketika itu kami berada dalam majlis Sa'ad bin Ubadah. Artinya dalam, ya, majlis maksudnya undangan ataupun di rumah majlis Sa'ad bin Ubadah. Lalu Bashir, seorang sahabat radhiyallahu anhu, berkata kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allah telah menyuruh kami untuk berselawat ke atas kamu wahai Rasulullah. Mana? Ya ayyuhallazina amanu sallu alaihi. Ya, itu ayat yang selalu kita dengar dalam khutbah Jumaat. Itu ayat Al-Quran. Ya, jadi Bashir meminta penjelasan daripada Nabi. Macam mana sebenarnya yang dikatakan Allah suruh sallu alaihi, berselawatlah kamu ke atas baginda ini. Ya. Lalu kaifa nusalli alaik? Ya. Macam mana sebenarnya selawat yang kami nak utuskan kepada kamu ni ya Rasulullah? Dia berkata, ya, maka Ibnu Mas'ud berkata, Rasulullah diam. Yalah, Rasulullah ni kita kena tahu, Rasulullah tidak akan bercakap melainkan apa yang datang berupa wahyu atau ilham dari Allah Subhanahu wa taala apabila berkait dengan perkara yang berunsur ibadah, perintah Allah, syariat dan sebagainya. Itu, ya, sebab ma yantiqu anil hawa, dia tak bercakap daripada dirinya, daripada apatah lagi daripada hawa nafsunya, kepentingan dirinya, tidak. Sebab itu Rasulullah terdiam. Kalau kita orang tanya macam mana doa kat saya, selawat didoakan. Selawat maksudnya mendoakan bagaimana yang Allah perintahkan bagi kami ini mendoakan kepada Rasulullah. Rasulullah tak tahu. Boleh saja Rasulullah mengarang, tapi tidak ada hak untuk Rasulullah mengarang bila ini perintah Allah. Terdiam Rasulullah, ya, sehingga kami rasa lebih baik Bashir tadi tidak bertanya kepada baginda. Allah menyusahkan Rasul, sebab para sahabat ini terlalu cinta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab itu para sahabat akan mudah bertanya benda-benda remeh kepada baginda sebab tak susahkan baginda. Anda kata ada orang badui, orang luar, orang pinggir kampung datang, maka para sahabat akan berduguk. Ya, sebab tak apalah orang lain tanya, kita tak terasa sangat. Tumpang seronok. Kan ada orang badui tanya, mata sa'ah ya Rasulullah, bila kiamat? Para sahabat seronoklah dengar. Tapi nak tanya gitu, tak gamak. Ya? Itulah kita sepatutnya. Janganlah selalu menyesakkan orang dengan pertanyaan-pertanyaan yang tak perlu. Ya, tapi kalau ada kesempatan untuk mengambil sesuatu daripada pertanyaan orang-orang yang memang tak tahu, kita bersama dalam majlis itu. Maka oleh kerana Rasulullah berdiam sehingga para sahabat rasa kesal dengan pertanyaan itu, lalu akhirnya Rasulullah pun berkata, Rasulullah kata, faqulu, kamu sebutlah begini, Allahumma salli ala Muhammad, ya Allah, ya, rahmatilah ataupun sejahterakanlah atas Muhammad kebaikan ke atas Muhammad wa ala ali Muhammad, dan juga ke atas keluarga Muhammad, kama barakta ala ali Ibrahim, sebagaimana kamu rahmati berkati ke atas keluarga Ibrahim, fil alamin, ya, fil alamin, di alam dunia, ya,
alam semesta ataupun seluruh alam ini. Innaka Hamidum Majid, sesungguhnya engkaulah Tuhan yang Maha Hamid, Maha terpuji, Majid lagi ya, Maha disanjung. Dan kemudian ya, wassalam kama alimtum. Adapun beri salam sebagaimana yang kamu dah tahu. Salam kita tahu, assalamualaikum ya Rasulullah. Selawat. Ini Rasulullah jawab selawat, artinya Allahumma salli ala Muhammad. Okey. Cuma dalam lafaz ini perasan tak? Ada satu atau dua kalimah yang tertinggal seolah-olah. Bukan tertinggal, tapi ini riwayat lain yang kita amalkan. Iaitu selepas kita kata Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim. Kat sini tak ada terus kama barakta ala ali Ibrahim. Ya, bagaimana kamu berkati ke atas keluarga Ibrahim. Artinya lafaz ke atas Ibrahim itu diganti terus dengan keluarga Ibrahim, lafaz keduanya. Tak mengapa, ya, sebab ada periwayatan lain yang menyebut begitu, ada pengulangan ke atas Ibrahim dan kemudian barulah keluarga Ibrahim, maka itu yang kita pakai hari ini. Okey. Ya, jadi hujahnya ada, dalilnya jelas, yang ini yang paling sahih dalam riwayat Muslim, dan yang lebih penting ketika mana kita nak berbicara tentang rukun ini, kita nak tengok syarat-syarat sah membaca selawat ke atas Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pertama, syaratnya adalah sama dengan syarat bacaan tayakhir. Ya, apa saja yang perlu ada pada tayakhir itulah juga. Ya, sebab dia bersambung. Dan paling kurang selawat Allahumma salli ala. Siapa yang berselawat dengan kata itu pun dah cukup. Allahumma salli ala Muhammad. Itu lafaz paling pendek. Maksudnya apa? Andai kata ada keperluan untuk kita menamatkan solat. Kenapa? Sakit perut contohnya, nak terkentuk sangat dah. Boleh tak guna selawat yang pendek ni kemudian beri salam? Boleh. Ya, sebab kita baca tahiyat wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Tahiyat akhir ni, bukan tahiyat awal. Tahiyat awal bukan rukun. Ya, tak buat pun tak apa. Masih sah, tapi jangan sengaja tak buat. Okey. Jadi selepas itu kita akan baca wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, kemudian kita terus selawat dengan selawat yang paling pendek, Allahumma salli ala Muhammad, dan kemudian kita beri salam, assalamualaikum warahmatullahi. Cukup. Dan kemudian kita lepas hajat kita, sembahyang kita sah. Mungkin ada yang terdetik kata, Ustaz, itu tahiyat awal. Tuan-tuan, sebenarnya nama tahiyat tu awal atau tahiyat akhir, dia adalah kerana posisinya, lokasinya. Kalau dia berada pada 2 rakaat pertama sebelum beri salam, itu tahiyat awal. Bacaannya tetap sama, cuma selawatnya ambil sekurang-kurang selawat. Dan hukumnya pula sunat abad, bukan rukun. Tak buat, masih sah. Adapun tahiyat akhir, tahiyat itulah daripada at-tahiyat sampai wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Cuma posisinya, lokasinya pada duduk sebelum beri salam. Mungkin di rakaat kedua pada sembahyang subuh dan sembahyang sunat kita. Mungkin di rakaat ketiga pada sembahyang maghrib. Mungkin di rakaat keempat pada sembahyang zuhur, asar dan isyak kita. Itulah tahiyat akhir. Dan apabila sebut Allahumma salli ala Muhammad, itulah selawat. Dan sekurang-kurangnya rukun selawat ni perlulah dilafazkan dengan Allahumma salli ala Muhammad. Itu paling pendek. Tak ada lagi, tak ada. Allahumma salli tak boleh. Muhammad tak sebut. Sebab nama rukun ni adalah selawat, doakan kesejahteraan dan rahmat untuk Nabi. Okey? Paling sempurna. Andai kata contohnya kita nak bergegas, nak sembahyang sunat. Andai kata ada keperluan, contohnya kalau kita tengah sembahyang sunat, ya, tiba-tiba Bilal dah iqamat. Apa wajar yang patut kita buat? Ringkaskan solat kita. Tengah baca tahiyat, akhir Bilal qamat. Ya, memang kalau nak ikut sakit hati, tak boleh tunggu aku, tak. Ini cerita pengurusan solat berjemaah yang cantik. Kita kena bergegas masuk dalam saf dan menyempurnakan solat berjemaah. Maka solat sunat itu sehingga ada, kalau baru dimulakan boleh dibatalkan, ditinggalkan hanya untuk menyempurnakan gegar masuk ke dalam saf. Maka andai kata kita tengah akhir, kita tengah baca at-tahiyatul mubarak, Bilal qamat, maka cukuplah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kemudian kita kata Allahumma salli ala Muhammad dan kita beri salam. Itu yang lebih cantik. Ini tujuannya kita mengaji, supaya pengurusan solat kita ni tepat, betul, yang aula diutamakan, yang afdal kita lakukan, yang tepat kita amalkan. Itu tujuannya. Okey? Bukan sengaja asyik semayang baca selawat paling pendek, tak. Waktu-waktu diperlukan dan waktu-waktu keperluan kita pakailah teknik itu. Okey. Selesai. Jadi apa syarat sah dia tadi?
Banyaklah rukun sebelumnya mestilah sah. Tahiyat awal tu, tahiyat, bacaan tahiyat tu kena sah. Kalau kita baca tahiyat tadi tak sah, boleh tak baca selawat? Tak boleh. Contohnya kita baca tahiyat Assalamu alayna wa ala ibadillahi salihin, baru kita baca Assalamu alayka ayuhan nabiyyu. Ketika nak selawat kita tengok, aku baca salah tadi, terbalik, tak ikut susunan. Okey? Maka apa kena buat? Baca tahiyat balik semula. Barulah boleh sempurnakan bacaan selawat atas Nabi ni. Tidak, tak guna. Sebab syarat setiap rukun ni adalah rukun sebelumnya sempurna kita lakukan. Rukun tak boleh ganti dengan benda lain kan. Membaca semua hurufnya. Selawat hurufnya apa? Alif, lam, lam, ha, mim. Allahumma. Dan mim ada syaddah. Jadi tak boleh cakap Allahumma. Allahumma tak boleh. Allahumma tak boleh. Allahumma. Salli. Bukan soli. Ramai di kalangan kita kadang-kadang baca Allahumma salli ala Muhammad. Bukan. Allahumma salli ala Muhammad. Double M. Itu sekurang-kurang sempurna. Ya. Dia rukun yang pendek, tapi tetap haknya sama. Rukunnya kena disebut dengan jelas semuanya. Allahumma salli ala Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad. Tak perlu dengung, tapi dua huruf syaddah tu kena diberi haknya. Ya, bacaannya kena tepat makhraj hurufnya. Surah Sad tak ada salli turut sin. Allahumma salli. Allahumma salli. Bukan ala. Muhammad, bukan Muhammad. So, banyak sebenarnya. Sebab dia rukun. Bila rukun, kita kena betul-betul memastikan sebutan makhrajnya, sifat hurufnya, suaranya keluar. Ya, begitulah. Maka turutannya juga ditukar, baca dengan bersuara, didengar oleh telinga sendiri. Begitulah rukun salawat atas Nabi ini, iaitu rukun yang ke-12. Rukun solat yang ke-10. Praktikal solat sempurna yang ke-50. Faedah tambahan muka surat 114 menambah Sayyidina. Taswid. Artinya Sayyidina. Selalu kita baca Allahumma salli ala Muhammad. Dan kadang-kadang kedengaran orang baca Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Ini cantik perbahasan ni tuan-tuan. Ya. Perbahasan ni bukan untuk digaduhkan. Setiap kali saya mengajak tuan-tuan untuk memberi tumpuan sehingga faham kenapa perselisihan berlaku dan kedudukan kita di mana sewajarnya. Ingat, ikhtilaf di kalangan fuqaha ini, mereka ni semua orang-orang yang Allah berikan ilmu. Sehingga Nabi beritahu, fajtahada, fa in asaba falahu ajran. Dia berusaha bersungguh. Ijtihad ni dalam kalimah Arab maksudnya berusaha bersungguh-sungguh mengeluarkan satu hukum. Kalau dia betul, sebab kebenaran tetap satu. Kalau tanya Nabi ada, tanya, selawat ni dalam solat, Sayyidina ke tak payah? Tentu Nabi akan jawab. Tapi masalahnya kita tak boleh jumpa Nabi. Siapa boleh jumpa Nabi? Dan tak boleh kata malam tadi aku mimpi Nabi kata, kena baca Sayyidina. Aku jumpa Nabi kata tak payah. Tak boleh. Kita tak ada boleh berhujah dengan mimpi. Kita kena berhujah dengan realiti. Maka ijtihad tu Rasulullah dah bagi panduan. Kalau betul dapat 2 pahala. Kalau tak betul pun masih dapat 1 pahala. Maka fuqaha ni yang nak jadi mujtahid, syaratnya terlalu besar. Dan tolonglah hormat mereka. Andai kata tuan-tuan tak serasi dengan mereka, ambil yang serasi tanpa mengata siapa yang tuan-tuan kata tak serasi dengan tuan-tuan. Okey? Kita cerita macam mana jadi Sayyidina. Dalam mazhab kita, mazhab Al-Imam Al-Syafi'i, mazhab Al-Syafi'iyah, sunat hukumnya menambah kalimah Sayyidina. Sayyid ni maksudnya tuan. Sayyidi maksudnya tuan saya. Sayyid juga maksudnya penghulu. Sayyid juga maksudnya ketua. Sayyid juga maksudnya penjaga. Jadi bila kita kata Sayyidina maksudnya penghulu kami, ketua kami, pemimpin kami. Itu maksudnya. Lafaz Allahumma salli ala Muhammad artinya, ya Allah, sejahterakanlah ke atas Muhammad. Itu asalnya. Dan Nabi ajar pun begitu. Tapi ada di kalangan fuqaha yang mengharuskan, malah kata sunat tambah kalimah
Ya Allah, sejahterakanlah pemimpin kami Muhammad. Okey. Sebab apa? Ya, sunat menambah Sayyidina, ya Allah sejahterakanlah pemimpin kami, penghulu kami Muhammad itu sebagai satu ta'adduban, beradab dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini disebut dalam Al-Allam, ini satu kitab yang nama Al-Allam dan Asy-Syamsu Al-Munirah. Begitulah. Dilogikkan beginilah, tuan-tuan, ya. Orang yang cintakan Nabi, membesarkan Nabi, menta'zimkan Nabi, menyebut, memuliakan Nabi, memuji Nabi dengan macam-macam. Dan kita pun bila mana orang yang ada pangkat darjat, kita tak gamak kadang-kadang nak panggil nama dia saja kan. Lebih-lebih lagi kita orang Melayu, ngaku tak ngaku, ginilah kita. Ya, seorang ustaz nak panggil saya Rohaili je kadang-kadang pun tak sanggup mesti nak panggil Ustaz Rohaili. Saya tak kisah pun panggil Rohaili je lah. Ini setakat Rohaili. Habis Muhammad takkan nak panggil Muhammad je. Begitulah perasaannya. Abang Haji, Pak Ahmad bin Husin kata. Balik daripada Haji. Kita nak panggil dia Pak Ahmad tak syok. Kita pun panggil Pak Haji. Haji Mat. Dia pun sonok. Kan? Orang ada Datuk, kita kena panggil Datuk. Orang Tan Sri, kita panggil Tan Sri. Gitu. Orang Melayu dia serasi dengan benda ni. Sebab tu saya kata mazhab ini selari dengan naluri kita, kemelayuan kita ni di Nusantara ni. Jadi tujuannya adalah beradab. Dalam Fathul Mu'in dijelaskan begini, ya, wala ba'sa, tidak jadi masalah. Tidak mengapa. Bi ziyadati Sayyidina qabla Muhammad. Tidak mengapa. Ya, menambah Sayyidina sebelum kalimah Muhammad. Menyebut Sayyidina maksudnya penghulu kami Muhammad. Okey. Habis. Kalau orang tak sebut, adakah dia tidak berat? Waktu saya kata tadi jangan badukan. Okey, beginilah tuan-tuan. Dalam lafaz hadis Nabi tadi ada tak Allahumma salli ala sayyid? Tak ada. Tak ada. Jadi siapa yang memilih untuk tidak menambah Sayyidina, perasaannya gini. Ya, perasaannya saya ambil sesuatu yang pure daripada Nabi. Kerana mengiktiram, ya, memuliakan, ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam dan lafaz yang diajar pada saya. Dan siapa nak pakai Sayyidina juga perasaannya begini. Aku dengan Nabi aku ni, aku nak muliakan dia. Ada ulama yang mengharuskan kalimah penghulu kami, ketua kami ni sebagai satu perasaan beradab aku dengan baginda. Maka selesai tuan-tuan. Tuan-tuan tak payah kata orang tambah Sayyidina itu bid'ah. Dan tuan-tuan tak payah kata orang yang pakai Sayyidina itu bid'ah. Orang yang tak pakai Sayyidina itu orang yang tak beradab dengan Nabi. Tak ada keperluan. Tak ada. Ya. Sebab itu sama ada tuan-tuan nak boleh ta'adduban, beradab dengan Nabi, ataupun mengambil satu jalan penyelesaian yang paling tepat dengan lafaz yang dibawa oleh Nabi SAW. Mungkin hujan dipandang, dia kata itu Nabi sendiri, memang Nabi tak suka puji diri sendiri, jadi okey, kita kena tak payah. Ya, kita beramal, belajar beramal untuk suluhan diri. Macam saya memakai Sayyidina dalam solat saya. Itulah perasaan saya. Bila saya sebut Allahumma salli ala Sayyidina, saya harapkan, ya, inilah pemimpin aku sampai akhirat, ya, aku dapat bernaung dengan baginda nanti di bawah syafaat, ya Allah. Penghulu kami, ketua kami, ya Allah, dengan rasa bangga, rasa cinta yang kita hambur, ya, muatkan dalam dada kita melafaz tu. Bisa tambah satu benda yang tak Nabi aja. Yang para ulama selalu cakap. Ada pendapat yang mengharuskan. Dan tuan-tuan yang tak nak pakai pun ambil purity lah. Ambil yang paling pure daripada Nabi SAW. Itu je. Okay? No, gaduh. Tak selesai daripada dulu bersepuluh, berkongkong dah orang berbahas sebab Sayyidina ni, orang ni salah ni. No need. Kita terjebak dengan benda-benda yang tak perlu. Okey, tasydid dalam selawat. Ini lebih penting perbincangan kita, iaitu nak memastikan rukun selawat yang kita sebut ini adalah tepat. Ya. Tasydid dalam selawat ni paling ringkasnya ada tempat 4. Ada 4 tempat. Yang pertama pada Allahumma. Allah tu dibaca dengan double L kan. Lam. Allah. Dulu kita dah belajar pada takbir sebutan A dulu, ya. Bukan O, A. Allahumma. Kemudian pada mim, humma. Kemudian pada lam, salli. Bukan soli, salli. Kemudian pada mim, Muhammad. Kita pun hari ini dah mempraktikkan ejaan Muhammad dengan double M kan. Maka sebutlah ketika solat sebab di rukun, bacalah
selesai ya perbincangan kita tentang Sayyidina. Seterusnya, praktikal solat sempurna yang ke-51. Kalau ada apa-apa persoalan, ya, saya sedia untuk membaca dan menyerahkan jawapan. InsyaAllah setakat mana yang ada ya, maklumat, ya, kefahaman yang Allah rezekikan kepada saya akan huraikan. Perkara ke-5, praktikal solat sempurna adalah membaca selawat ke atas keluarga Nabi SAW dalam tahiyat akhir. Apa dia? Wa ala ali. Ya, Ali ni keluarga. Ali Imran, keluarga Imran. Surah tu kan. Alihi, keluarganya. Hi tu nya, ya. Jangan keliru pula. Ya, wa ala alihi wa sahbihi wa sallim, artinya ke atas keluarga baginda juga, nya, dia. Wa sahbihi, ya, dan sahabat baginda, sahabatnya. Begitulah. Ya. Jadi kalau kita nak sebut nama Muhammad, kita hanya sebut Ali Muhammad lah. Kalau kita tak sebut nama Muhammad selepasnya, maka kita wa ala alihi, keluarganya. Begitu ya. Jadi jangan keliru. Ya, jadi sunat ab'ad bagi setiap orang yang selepas menyempurnakan sekurang-kurang selawat tadi, Allahumma salli ala Muhammad, menyambung dengan wa ala ali Muhammad. Ya, artinya nampak tak? Selawat ni yang kita baca panjang tu, yang rukunnya adalah Allahumma salli ala Muhammad. Wa ala ali Muhammad sampai hujung tu sunat. Sunat abadnya bermula daripada wa ala ali Muhammad. Yang lain sunat biasa. Ya. Dan membaca selawat Ibrahimiyah. Apa maksud selawat Ibrahimiyah? Selawat ni banyak namanya kan. Ya, selawat Nuriyah lah, selawat Tafrijiyah lah, selawat apa lagi? Ya. Banyak ya selawat-selawat yang kita amalkan. Jadi selawat yang dalam tahiyat ni dipanggil selawat Ibrahimiyah, yang dinisbahkan kepada Nabi Ibrahim. Sebab apa? Ada sebutan wa ala ali Ibrahim, atau kama sallaita ala Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim. Ada kalimah Ibrahim tu kan. Jadi dinisbahkan kepada Nabi Ibrahim. Okey, selawat ini bukan rukun. Ya, artinya boleh je nak baca selawat yang lain, sekurang-kurangnya Allahumma salli ala Muhammad. Tapi oleh kerana ini yang disebut oleh Nabi SAW, selawat yang diperintahkan, yang paling sempurna, maka kita mengambilnya ya sebagai selawat pilihan dalam solat. Tapi andai kata kalau ada baca selawat lain, tetap sah, tetap sah. Sebab tu dikatakan dalam mazhab kita bahawa membaca selawat Ibrahimiyah ni merupakan satu kesempurnaan dan hukumnya adalah sunat hay'ah sahaja. Okey. Tapi pada saya, kekallah beramal dengan apa yang sabit daripada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, iaitu selawat Ibrahimiyah ini tadi. Selesai ya. Selesai cerita. Jadi bacaan selawat Ibrahimiyah yang versi kita adalah Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Selesai. Jadi ya, tapi yang perlu diperhatikan adalah kalimah mula selawat tu, Allahumma salli ala Muhammad. Itu rukun. Pastikan sebutan kita tepat. Seterusnya kita masuk praktikal solat sempurna yang ke-53. Dan dia merupakan rukun yang ke-11 dalam turutan 13 rukun solat. Kita menghampiri ya, rukun-rukun terakhir ni. Moga tuan-tuan dapat terus memberi tumpuan. Ialah mengaji online ni tuan-tuan. Ya, tuan-tuan pasang kata tengok, ya, tuan-tuan beraya pun saya tak tahu. Kan? Tapi mengaji ni kalau bab-bab begini memang kena bertumpu lah. Sebab kita pun buka kitab. Ya, moga-moga tuan-tuan dapat bertahan demi kelangsungan, kesempurnaan solat kita insya-Allah. Rukun ke-11 muka surat 116 ini adalah duduk membaca tahiyat akhir. Duduk membaca tahiyat akhir. Apa cerita ni? Saya tadi membaca tahiyat, ini duduk. Sebab solat ni ada 3 jenis rukun kan? Rukun qalbi, hati. Rukun fi'li, buat. Rukun qawli, sebut.
Jadi tahiyat akhir ni bacaan dia rukun, duduk dia pun rukun. Ya. Tahiyat akhir dia kata dua-dua sekali. Duduk tu rukun, baca pun rukun. Duduk saja tak baca, tak sah solat. Baca, tapi dia baca dalam keadaan berdiri, sedang tak ada uzuran, tak sah solat. Gitulah maksudnya, ringkas nak mudah faham. Ya. Jadi pastikan duduk. Ya, duduknya mestilah duduk. Apa saja duduk. Ya. Asal nama duduk, iaitu meletakkan, melabuhkan punggung pada sesuatu. Itu nama duduk. Kan? Okey, kita tengok nas kitab ini. Perkara kesempurnaan solat yang ke-53. Kemudian duduk ketika membaca tahiyat akhir. Ya, selawat ke atas Nabi dan memberi salam. Ini disebut dalam kitab-kitab fiqh. Ya, mazhab kita, mazhab Syafi'i, Muniyatul Musalli, ya, Zainul Talib, ya, Kifayatul Mubtadi, Kifayatul Ghulam dan sebagainya. Wajib berkeadaan duduk ketika membaca semua bacaan ini. Tiga bacaan ini, yang tiga rukun ini, ya, tahiyat akhir rukun kan, selawat atas Nabi dalam tahiyat juga rukun, memberi salam juga rukun, ya, wajib dalam kedudukan duduk, dalam posisi duduk, ya, dalam posisi duduk. Dalilnya Nabi SAW melakukan semua rukun, ya, qauli yang 3 itu dalam keadaan duduk berterusan, ya, sebagaimana duduk yang telah kita bicarakan. Sedangkan kita disuruh agar mengikut solat baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Selawat, ya, tahiyat dan bagi salam dalam keadaan duduk. Sebab Nabi pesan dalam rumusan apa saja berkaitan dengan solat, Nabi kata sallu kama raaitumuni usalli. Semayanglah macam mana kamu tengok aku semayang. Ya. Semayanglah macam mana kamu tengok aku semayang. Jadi Nabi semayang memang baca tahiyat, baca salam, baca selawat dan beri salam tu dalam keadaan duduk. Ya. Dan ada pengkhususan duduk tahiyat akhir ni. Kita tengok muka surat 117, praktikal solat sempurna yang ke-53, duduk tawarruk. Ya. Tawarruk, ya, pada tahiyat akhir. Iaitu duduk meletakkan punggung sebelah kiri di lantai dengan menghulurkan kaki kiri di bawah betis kanan. Duduk ini, ya, sunat hay'ah. Habis kata rukun tadi, rukunnya asal duduk. Ya. Sebab tu jangan silap ni. Rukun duduk tahiyat akhir ni, asal saja tuan-tuan meletakkan punggung pada sesuatu. Itu duduklah pada lantai, duduk. Tapi nak dapat kesempurnaan solat, bezakan duduk tahiyat akhir ni dengan duduk cara yang kita sebut tadi. Namanya duduk tawarruk. Duduk dalam solat ni ada dua yang paling masyhur, iaitu duduk iftirash, iaitu menghamparkan betis untuk jadi letak papan punggung kiri kita tu. Itu iftirash. Pada tahiyat awal, duduk antara dua sujud. Dan satu lagi duduk tawarruk, iaitu letakkan punggung kiri betul-betul kat lantai. Ya, dan ya, betis kiri kita di bawah betis kanan. Sebab itulah yang dilakukan oleh Nabi SAW. Artinya ada perbezaan. Walaupun dalam mazhab Nabi tidak membezakannya. Kita tengok orang Pakistan, tahiyat awal, tahiyat akhir sama kan. Apa duduk dalam solat, satu itulah dia. Tapi dalam mazhab yang lain membezakannya. Daripada Abu Humaid As-Sa'idi, bahawa dia menerangkan tentang solat Nabi sambil berkata, فَإِذَا جَلَسَ فِي الرَّكْعَةِ الْأَخِيرَةِ, ya, apabila baginda duduk pada rakaat yang terakhir. Terakhir lah tu. Qaddama rijlahul yusra, baginda akan mengkehadapankan kakinya yang kiri. Wa nasabal ukhra, dan memasakkan atau menegakkan kakinya yang sebelah lagi. Ya, dah ada kiri, sebelah lagi apa? Kanan lah. Ya, wa qa'ada ala maq'adatihi, dan baginda duduk di atas punggungnya, pinggulnya, tulang punggungnya kiri itu duduk ke bawah lah. Tidak duduk atas betis lagi macam tahiyat awal. Itulah perbezaan di antara duduk tahiyat awal dengan tahiyat akhir. Ya, kalau kita tengok muka surat 118, kita ke sana tengok muka surat 118, ya.
Dalam satu hadis lain, Abu Humaid As-Sa'idi mengatakan, hatta idza kanatis sajdatu allati fiha taslim akhara rijlahu al-yusra wa qa'ada mutawarrikan ala shiqqihil aisar. Sehingga ketika sampai pada sujud yang padanya ada salam, sujud akhir tu sebab-sebabnya ada salam, baginda menjulurkan kaki kirinya dan duduk tawarruk, iaitu duduk di atas punggung, tulang punggungnya di lantai, ya, atas tepi kaki yang kiri. Itu ayat-ayat dalam hadis. Tapi realitinya kita tahu kan duduknya macam mana, ya. Jadi ya, duduknya begitulah, punggung kiri belah bawah, betis kiri ya letakkan di bawah betis kanan dan pasakkan jari-jari kaki kanan. Itu yang paling sempurna. Tapi andai kata nak pasak jari kanan tu menyebabkan kita menderita sepanjang solat, tak payah, lepas je bang. Ya, nak buat tu daripada umur 12, 13 tahun, ya, 10 tahun belajar. Ini umur 57 baru nak terai. Jangan buat hal. Ya. Kena koma nanti, ya, kena stroke, masalah pula. Ya, jadi rukunnya duduk, dia tak sama ya. Dia tidak ada anggota 7 macam sujud, tak ada. Dia asal duduknya rupa begitu, ya, duduk di atas lantai punggung kiri dan kaki kiri duduk bawah kaki kanan tu. Ya, dan kalau boleh pasaklah kaki belakang tu, kalau jari kanan tu, kalau tak boleh pun lepas je lah. Maka itulah dia duduk tahiyat akhir. Ya, duduk tawarruk namanya. Syarat-syarat sah duduk tahiyat akhir ialah hendaklah duduk. Syarat sah dia duduk. Apa duduk? Letakkan punggung atas satu. Itu duduk. Okey, perkara ke-55. Kesempurnaan duduk tahiyat akhir ni. Ya, kesempurnaan duduk tahiyat akhir. Hendaklah meletakkan tangan di atas paha ketika duduk tahiyat akhir dan tahiyat awal. Ya, dengan meluruskan jari-jari kiri sekira-kira berbetulan dengan jari itu kepala lutut. Ni tangan kiri kita ni. Ya. Ketika duduk tahiyat, duduk antara dua sujud, tahiyat awal, tahiyat akhir, kaki kiri, tangan kiri macam mana? Tangan kiri macam ni, tuan-tuan, lurus. Ni kepala lutut kita, sama. Ni kepala lutut kan, sama. Jangan letak jauh, jangan letak ke depan, jangan genggam gitu, jangan sepa, jangan ke kanan, jangan ke kiri. Macam mana? Samakan. Gitu. Separas ni betul-betul. Tu. Begitu Ustaz tunjuk yang betul. Kenapa? Dulu saya dah bicarakan. Sebab tuan-tuan kalau try buat sekali selalunya kita bersepah kan, ikutlah, kadang-kadang buat macam ni, kadang-kadang ke tengah, kadang lepas ke depan, kadang-kadang ke dalam, pelengkang, kadang keluar, ikut kita. Siapa yang cuba memperhalusi kesempurnaan ini, lalu dia letakkan tangan dia di rapat dan kemudian berbetulan dengan hujung lututnya sama, dia akan dapat satu feel, merasai duduk bersimpuh di bawah keagungan Tuhan. Ini cerita betul, bukan cerita hayalan. Sebab tuan-tuan, kalau kita tak melakukan apa yang berbeza duduk biasa dengan duduk solat, feel tu kurang. Tapi bila mana, tuan-tuan perasan tak? Tuan-tuan siapa tengok perempuan-perempuan Gisha Jepun, duduk depan maharaja dia macam mana? Macam tu lah duduk dia. Tangan tu betul-betul elok je. Beza kita duduk depan kawan kita, takkan tangan anak duduk gitu. Kawan kita pun nyampah harus tengok macam tu kan. Depan Tuhan. Ya, cuba rasakan ini solat. Ini menghadap Rabb. Maka tentulah duduknya, perasaannya berbeza dengan duduk biasa. Ya, maka tolonglah rasakan perbezaan tu dengan praktikal yang berbeza. Jari rapat, betulkan dengan kepala lutut. Itu yang kiri. Okey. Dan menggenggam jari kanan. Ni pun dah buat dulu, genggam. Okey. Melainkan jari telunjuk. Yang mana jari telunjuk akan diangkat sebagai isyarat ketika mengucapkan illallah nanti. Ya. Ni pun dah kita bicarakan itu kan. Nak buat macam ni ke, lepas ke bawah ke, masuk dalam ke, ya, tidak mengapa. Yang penting genggam 3 jari, jari telunjuk lepas, ya, dan kemudian ketika mana
illallah angkat, ya, dan kemudian rebahkan sedikit, itu sahaja, tak perlu lepas, ya. Jadi jari bila dah mula duduk je tak payah buat macam ni dulu, baru nak bangun tak, ya, duduk je terus genggam 3 jari, jari telunjuk di bawah, dan ketika illallah terus angkat, yang ini luruslah dapat, selesai. Ini kesempurnaan. Kerana ini yang dipilih dalam mazhab kita, dalam Iqna' disebut begitu, Umdatus Salik juga sebut begitu, Fathul Qaribul Mujib, antara kitab yang saya pernah mengaji dulu pun sebut begitu, Fathul Mu'in yang pernah kita telaah juga begitu sebut, ya, Muniyatul Musalli apatah lagi. Begitulah adab-adab yang disebut kesempurnaan sunat ayat ini. Adanya daripada Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana idza qa'ada litashahhud wada'a yadahu al-yusra ala rukbatayhi al-yusra. Bahawa sungguhnya Rasulullah SAW bila duduk untuk tasyahud, tahiyat ni, baginda akan meletakkan tangan yang di atas lututnya yang kiri. Wal yumna 'ala al-yumna, dan yang kanan di atas kanan. Wa aqda thalathan wa khamsin. Baginda mengisyaratkan dengan, ya, mengikat jarinya menjadikan 53. Ni kot 53. Siapa tahu? Ya, ni bilangan 53. Ni 5, ni 3. Begitulah. Ini bahasa-bahasa isyarat saya pun tak pandai sangat, tapi itu yang disebut dalam hadis ni. Wa asyara bi asabi'ihi sababah, dan baginda mengisyaratkan dengan, ya, jari telunjuknya, ya, pada kalimah illallah taala. Artinya ada dalil yang khas disebut begitu, jelas, ya, sebutannya, dan hadis ini merupakan hadis sahih riwayat Imam Muslim. Okey. Seterusnya, kesempurnaan salat yang ke-58. Kita teruskan sikit lagi tuan-tuan. 5 minit lagi saya berhentilah. Ketika bersyahadah, hendaklah dalam bacaan tahiyat, ibu jari hendaklah memegang jari tengah. Ni, ya, artinya bukan letak belonggar gitu, tapi pegang jari tengah. Ini jari ibu, ini jari tengah, ya, ini jari telunjuk yang akan naik nanti, maka pegang. Itu dah pegang. Nampak tak? Teruk juga kalau nak tengok video. Okey, dia pegang macam tu. Dia ada isyarat tu kan, ya, begitu. Pegang jari tengah, artinya tutup, ya. Dulu ada jugalah ustaz-ustaz nakal-nakal kata kalau berlubang itu setan masuk dalam ni. Cakap kalau gitu hidung berlubang pun setan masuk semua. Ya, tak ada benda-benda gitulah, tapi ceritanya ini praktikal sempurna yang dithabitkan, diriwayatkan pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Okey, ketika bersyahadah pegang jari tengah. Kana idza asyara bi asba'ihi wada'a ibhamahu ala isbi'il wusta. Ya, ketika baginda menunjukkan angkat jari untuk illallah tu, baginda akan memegang menjadikan ibu jari memegang jari tengah baginda sallallahu alaihi wasallam. Boleh juga ibu jari itu ditemukan menjadi bulatan. Ada juga periwayatan mengatakan jadi bulat macam tu. Jadi bulat maknanya lepas bawah lah. Nampak bulat tak? Yang tadi macam ni, yang kedua macam ni. Jadi sebab tu jangan gaduhkan benda kecil ni tuan-tuan, ya. Oh, kalau kita kata hadis ni riwayat Muslim daripada Abu Awanah, hadis ni daripada Abu Daud, kuat Muslim patut kita kena pegang ni. Janganlah gitu tuan-tuan, ya. Jadi benda ni tak perlu dipertengkarkan. Artinya benda kalau berubah, kejap Nabi buat begini, kejap Nabi buat gini, benda ni technically lah, ya. Benda-benda yang boleh kita tolak ansur, ikut selesa kita mana nak buat, dan yang penting, ya, jangan kita buat macam ni semua sudah. Ya, artinya bila ada periwayatan yang masih dilakukan oleh Nabi SAW, kita terimalah untuk kita amalkan. Mana yang kita senang dan selesa, yang kita lebih tenang untuk mengamalkannya. Jadi bulatan macam ni. Wabihi wallahu a'lam. Isyak pun dah masuk. Moga kita sempat untuk bertemu lagi dalam ruang akan datang, menyambung perbincangan pada perkara kesempurnaan yang ke-57 tentang mata kita, mana nak tengok ketika baca tahiyat nanti. InsyaAllah, terima kasih atas tumpuan dan layanan tuan-tuan pada saya. Tanpa tuan-tuan siapalah saya kat sini agaknya. Jadi moga Allah rahmati kita dengan pertemuan ini. Majlis ilmu yang dijanjikan keberkatan dan rahmat dari sisi Allah Subhanahu wa taala, berserta keampunan dan doa para malaikat untuk kita insya-Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain.
اللهم اجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم زدنا علما نافعا ورزقا واسعا وعملا صالحا متقبلا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله عليه وسلم محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. الحمد لله رب العالمين. Maaf. Jumpa bulan depan insya-Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.